عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وإلى أصحابه وإلى التابعين وإلى التابع التابعين وإلى العلماء والنقباء والنجباء وإلى أولياء الصالحين والأنبياء والمرسلين وملائكة المقربين وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى شيخنا الشيخ داود بن عبد الله الفقاني رحمه الله تعالى وخصوصا إلى شيخنا الشيخ عبد الرحمن الجزائري رحمه الله تعالى وعلى نيتنا يا الله وكل هجرتنا يا الله بسير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الأنوار سير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله الأطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Meh duduk sini meh. Duduk sini. Boleh semangat sikit Ustaz. Kau perlu duduk depan. Meh. Come. Nampak. Sekarang keluar bahasa Inggeris kan. Come. Over here. Right there. Meh sini. Oi, kau orang besok jadi imam-imam besar esok. Dah duduk sini. Alhamdulillah, pertama selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ashabul fadilah, alim ulama, para asatizah yang saya muliakan, barisan jawatan kuasa surau, seterusnya barisan imam bilan, muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lupa pada bola saya di belakang pun, semua Allah berafiat. Allah tinggikan derajat beliau, Allah makbulkan segala hajat beliau dan kita semua amin. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua, sihat? Tahniah yang datang awal 7.3 minit azan. Mudah-mudahan istiqamah kita bukan menyembah waktu. Itu hikmah kenapa Allah Ta'ala menjadikan ibadat itu antara penentuannya waktu. Penentuan saja. Penentuan waktu tidak tetap, menandakan kita tidak menyembah waktu. Itu pertama. Yang kedua, kerana apa juga ditukarkan kiblat pertama daripada Baitul Maqdis kepada Baitul Haram adalah kita kerana tidak menyembah akan kiblat tersebut, Kaabah tersebut ataupun Masjidil Aqsa. Itu bukan penyembahan kita. Kita sembah siapa? Allah. Maka perintah itu ke sana, maka melakukan perintah itu juga ibadah. Maka dia menjadi syarat sah di dalam solat kita. Baik, syukur dengan Allah. Dan apa tanda kita syukur? Kena main. Apa tanda syukur? Kena daftar di zaman online. Ilmu di hujung jari. Hujung jari macam mana yang bukan boleh akses apa sahaja tapi boleh bertemu dengan guru-guru jauh-jauh, guru-guru tepi kutub selatan, insya-Allah boleh sampai.
tapi alam maya. Cuma tetap ada terluput satu perkara yang sangat besar. Apa dia? Barakah. Sebab barakah fil harakah. Barakah fil harakah. Keberkatan itu pada pergerakan. Pergerakan dengan makna apa? Al-mujahadatun nafs, menekan, memperjuangkan hawa nafsu kita. Baik, duduklah macam mana pun, yang penting duduk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid daraini amin. Sebut amin. Amin ila angqan. Dan keenam, suci ia daripada najis yang tiada dimaafkan dia pada tumbuhnya, pada tubuhnya dan kainnya dan tempatnya, dan janganlah bersentuh satu bahagian daripada badannya dengan najis pada geraknya dan pada diamnya. Maka tiada sah sembahyang serta sesuatu daripadanya, atau ia menanggung sesuatu berhubung dengan najis, seperti ia membawa akan tali yang terikat pada umpama anjing dan lainnya. Dan tiada mengapa jika berbetulan dengan dia pada ketika bangun dan duduknya dengan ketiadaan bersentuh, dan dimaafkan tempat istinja dengan umpama batu dan sedikit darah dan tahi lalat ila akhir. Dan ketujuh, meninggalkan berkata-kata dengan sengaja yang bukan Quran atau zikir atau doa. Itu versi kitab lama belakang muka surat 7. Tak lama sedap lagi bahaya dia, sebab bunga ayat Burdah tu. Di bunga ayat, kalau terjemahan para ulama terdahulu memang ikut i'rab grammar bahasa Arab. Bukan balik sebenarnya, itu mengikut grammar. Akan dia tu semua ikut grammar Arab. Ikut grammar Arab. Dia macam terbalik, sebenarnya tak terbalik dia mengikut ketepatan bahasa tersebut. Baik, kita dah sampai pada pembahasan bab apa? Ingat lagi? Ingat lagi? Bab apa? Lupa lah Ustaz. Mana komik tu Ustaz? Apa yang penting dah datang. Orang alim ni diawali dengan masjid utama. Anak-anak nak jadi orang alim kena kaitan dengan masjid. Terukan itu utama. Kalau tak dapat pun ada kaitan melalui jalan lain. Wakaf, hadiah, semua itu ada kaitan. Allah tak perlukan kita pun. Allah maha perkasa, mutakabbir, maha tinggi, bertakabur dengan dirinya. Itu Allah. Sebab tu dia haramkan takabur. Allah tak perlukan kita. Tapi kenapa mai datang juga? Kerana kita perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rasa sia-sia beramal ni. Kerana kita orang akhir zaman ni, kita terfitnah dengan jalan tu. Apalah ngaji ni, ngajak turut. Kau lupa keberkatan tu datang melalui apa kan? Melalui kitab ni. Kitab semua boleh baca kan? Kekuatan mengamalkan. Tahu sembahyang duha tu apa? Tahu berapa rakaat, kalau buat rakaat ni dapat berapa, kalau 4 berapa, 6. Kenapa tak buat? Soalnya, kenapa tak buat? Ataupun tak ada kekuatan nak buat? Kalau buat pun cepat. Semua wasal amin, terawih tu kan. Kenapa begitu? Kerana dia tidak memahami keadaan ibadat tersebut. Maka kita rasa beban dengan ibadat ini. Inilah ujian kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Ayyukum amala ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalan, siapa yang boleh buat the best dalam amalan, itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muka surat 21. Kita dah ambil pembahasan kitab ni. Ada tambahan kita ambil daripada Syekh
Abdul Rahman Al-Jazair di dalam kitab Perbahasan Empat Mazhab. Baik, sampai kepada bab pada menyatakan berbicara di dalam salat demi keselamatan orang buta atau sewaktu dengannya. Kita dah terang apa sewaktu dengannya tu apa dia? Orang yang tak berupaya, kelainan upaya. Kan kurang kelainan upaya itu tepat, betul. Tepat, perlu dikoreksi itu, betul. Kelainan upaya itu tepat. Dan Allah beri kelebihan lain. Itu serius orang yang dikurangkan satu benda, maka ada benda lebih pada mereka. Ada benda lebih pada mereka. Dan di antara juga orang yang syarat mengandung sama juga termasuk di dalam kategori ini. Yang tak syarat mengandung Ustaz, awal-awal tengok kondisi dia. Kalau mendatangkan mudarat pada waktu itu, masuk dalam bab ini, boleh membatalkan solat. Baik, menurut kesepakatan ulama-ulama mazhab bahawa berbicara untuk menyelamatkan orang buta atau sewaktu dengannya agar tidak jatuh pada sesuatu yang membahayakan atau sejenisnya adalah membatalkan solat. Cakap dengan dia, Nyai, bang, orang buta. Baik, kalau orang tu buka, macam mana? Itu alasan kuat berbicara tersebut membatalkan solat walaupun masyarakat kecemasan. Ustaz betul tak batal lah. Dia konsep dia kita ingat lagi tak bercabir dulu Bagi orang yang solat dalam hal ini wajib berbicara dan membatalkan solat. Wajib. Tak cukup cakap, kena pergi buat. Di pelajaran besar juga kita belajar di sini apa? Kadang-kadang kalau sesuatu benda sudah berlaku, Contoh orang tak tutup kipas, cakap je, nak tutup kipas, kau tutup lah, pergi buat. Dari banyak cakap, buat. Di sini diajar itu bagi orang solat sebenarnya. Kualiti buat dulu, kemudian baru cakap. Jelas? Hukum ini para ulama menyebutkan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan seharian. Biasa orang macam tu mesti dia jaga solat, biasa. Sebab dia disiplin di dalam solat ni, serta berilmu. Bukan rukuk tu, bukan tu saja, dia tahu di sebaliknya kemah solat. Baik, ada pun yang orang yang lisannya terlanjur secara spontan, tak sengaja, unsuddenly happen. Susah suddenly happen, tiba ya melata mengatakan sesuatu selain Al-Quran menurut ketiga ulama mazhab. Apa dia ketiga ulama mazhab tersebut? Mazhab Syafi'i, Syafawi. Itu Irfan Syafawi. Kau nyamai ustaz, tak tahu juga. Tepat tepat pada hukum tajwid, tapi tidak tepat pada hukum fiqhnya. Ustaz Ra'i ni tahu, kau jangan merajuk. Sudah tak? Baik. Kemudian mazhab Imam Syafi'i, kemudian mazhab Imam Maliki dan juga mazhab Imam Hanbali, kecuali Imam Abu Hanifah. Siapa nama Imam Abu Hanifah? Jeng. Siapa nama dia, tuan-tuan? Abu Hanifah, bukan. Namanya Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit. Dalam riwayat Imam Abu Hanifah sempat bertemu dengan sahabat yang terakhir meninggal. Jumlah para sahabat secara ijma' kuat pandangan ini. Berapa ramai? Alhamdulillah tak boleh tahu pun tanya. Berapa ramai? Kalau tak tanya lola 113. Tanya salah. 124,000. Kajian Mufti Zainal Abidin Al-Hind, muhaddis besar, maka ada pandangan kata 200,000, sama dengan jumlah para nabi. Para nabi juga 124,000. Yang wajib diketahui
Berapa? 25. Tepat. 25. Baik, yang terakhir ni kan siapa tuan-tuan? Ke 124,000. Siapa? Nabi Muhammad. Ini ada dulu. Siapa yang terakhir tuan-tuan? Sayyidina Abu Tufail. Gimana? Sayyidina Abu Tufail. Tepat. Tufail radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau antara sahabat yang dipanjangkan umur. Second last Sayyidina Anas ibn Malik. Anas bin Malik adalah second last. Ada orang kata dia lah tak sebanyak Sayyidina Abu Tufail. Hujahnya Imam Abu Hanifah pernah mengambil hadis dengan beliau. Antara guru beliau adalah Sayyidina Abu Tufail, menjadikan Abu Hanifah Nu'man bin Sabit sebagai tabi'in. Bersyarat tabi'in ra'a sahabat, melihat para sahabat. Ra'a dengan makna hidup di zaman mereka. Tengok Nabi ini tak sah. Saya tengok bakar. Jadi tabi'in waktu itu sezaman saya tengok. Saya nak apa kat sini. Saya selevel dengan Imam Abu Hanifah kan, Itu mimpi kau bang tak jadi hujah. Mimpi bukan hujah, tapi petanda. Ingat, itu petanda. Kalau mimpi main buai dekat taman macam mana? Apa tandanya? Ya, tandanya kuat main. Yelah kan ada mimpi tu. Biasalah mimpi main buai. Itu mimpi kita rugi kan. Mimpi orang dulu mimpi jumpa para ulama. 3 minit. Baik, kemudian kita masuk ke dalam bab berdehem di dalam salat. Berdehem ini apa? Dia termasuk di dalam kategori berbicara yang membatalkan salat. Berdehem ni apa berdehem? Macam mana berdehem? Ini selalu ayah kau buat kat rumah. Bangun pagi selalu ayah ke papa. Panggil papa. Papa buat macam mana? Ada sebagian tak buat Kalau bangun pagi buat ambil urut. Kalau lelaki orang kata itulah kerja ni. Apa dia? Berdehem. Macam bunyi. Okey, berdehem ini kalau ikut di dalam riwayat, ia adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada tempatnya. Di mana tempat berdehem? Bagi lelaki di rumah. Betul, tepat. Lebih tepat lagi di bilik air. Kita dah bahas dulu berdehem waktu bila? Buang air kecil. Berak payah sikit. Buang air kecil bagi lelaki. Dehemnya di mana? Bukan keluar ke dalam. Gitu. Cuba tuan-tuan. Berdehem ke dalam itu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata guru kami, kalau ditakdirkan pada waktu itu kamu meninggal tengah buang air dan kamu berjaya mengamalkan sunnah ini, maka kamu dibangkitkan bersama mereka, dihidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berdehem, mengambil kecil ibadat ini. Baik. Kemudian membatalkan solat di dalam berdehem ini bagaimana yang dikira batal? Jika muncul daripadanya 2 huruf atau lebih, maka solat tersebut menjadi batal. 2 huruf macam mana? 2 huruf macam mana? Termasuk tak? Berapa huruf tu? Itu jadi sentence E-H-E-N. Kalau ikut Zohir I'rab batal. Siapa yang i'rab tu? I'rab ni eja. Siapa yang tukang eja tu? Malaikat. Bagaimana jujur yang semayang tak batal. Tak ada keperluan berdehem. Maka berdehem tidak ada keperluan dengan sengaja, maka boleh membatalkan solat. Apa syarat dia, asas dia? Kita
Kita belajar kat sini berbicara berapa huruf? 2 huruf. Ada orang berdiam bunyi jim. Ada jim. Lazimnya mesti lebih 2 huruf. Aham ke, ahem ke, aham ke, semuanya biasa begitu. Ini yang normal Yang tak normal ada? Ada tak? Pernah yang tak normal? Maksud dia tak bunyi apa-apa. Ada tak? Tolonglah tuan-tuan. Jangan sebanyak tu. Ada tak? Tak ada Biasanya ada Saya tak pernah dengar tak ada lagi bunyi kalau berdiam. Yalah kecuali ke dalam tadi lah. Tapi nak buat apa dalam sembahyang? Jelas azan. Ya. Apa? Paling sedap ni. Dia jawab dah. Berdiam awal abad 13 bersuku. Baik. Jika berdiam itu tidak kerana keperluan, tu asas yang kita nak faham. Berdiam yang pertama ini apa dia? Iaitu berdiam yang tidak ada keperluan apa-apa. Ada berdiam dan sembahyang ada keperluan? Ada Apa yang ada keperluan? Jika hal itu dikerjakan kerana adanya kepentingan. Kalau dalam kitab disebut ada maslahat, ada masyaqqah, disebut begitu. Ada maslahat atau masyaqqah, kepentingan. Apa kepentingan itu? Seperti untuk memperbaguskan suara,
sehingga huruf-huruf yang dibaca dapat keluar dari makhraj masing-masing. Ini huruf pembacaan di dalam solat. Secara khususnya adalah untuk para imam. Itu khusus. Amnya untuk kita. Kalau kita nak baca tak sempurna bacaan kita, tersangkut kerana tersebut, baik ketika itu ada keperluan. Baik, bagi imam, sebaik-baiknya imam tadi telah usaha sebelum daripada mendatangi masjid, dia telah prepare benda tersebut. Nas, ke imam tanggungjawab dia berat sikit. Minum air jangan banyak bang, kau nak tugas. Kalau cukup tebal tak ada power. Dan setiap daripada ini tertibnya diajarkan oleh para ulama. Diajarkan oleh para ulama. Kalau mindsetnya sama macam awam juga, tak boleh begitu. Tak boleh begitu. Terutama dah tahu tarawih imam malam tu, imam masjid itu pula buat 20 rakaat. Kan nak baca pula surah panjang, kan nak makan banyak. Itu tips dia. Bukan jangan makan banyak. Saya kalau makan banyak, Masya Allah, dia kalau jadi imam ada 2 kali talian putus nafas. Bukan putus hayat, putus nafas. Pertama kalau hayat tu panjang, tu normal. Yang kedua bila letak mat, automatik nafas putus. Ada kalanya Dia belakang banyak tu pusing-pusing setahun tu ramai. Siap time tu tak percaya boleh naik isyakah. Kita nak tengok betul tak betul nafas. Biasanya begitu. Itu gangguan pada syaitan. Itu penting sentiasa imam berta'awuz. Jangan sampai pakcik marah. Pakcik tengah fokus tu, pakcik marah sebab sayang. Okey? Ayo. Baik, di dalam riwayat para ulama menyebutkan kalau menjadi keperluan bagi kita untuk berdahem bagi imam, dan keadaan tersebut adalah berlaku pada perkara yang wajib, khususnya di dalam perkara yang wajib. Antara perkara wajib apa? 5 rukun qauli. Yang pertama takbiratul ihram. Bukan angkat tangan tu. Angkat tangan tu sunat. Sunat hayat ke apaan? Nanti sampai tempat dia kita sebut. Oh panjang Ustaz. Sekarang baru syarat sah. Sunat hayat. Baik. Yang wajib adalah melafazkan takbir tersebut dengan sempurna. Allahu Akbar, Akbar, Allahu Akbar. Sambut. Dia nak buat? Saya nak buat? Jangan sambung bar. Kena ulang bang. Allah sambut. Sambung terus. Akbar. Boleh tak? Tak boleh. Batal kena sama dengan surah Fatihah. Takbiratul ihram. Kedua surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Batal semayang tersebut. Jelas? Makmum belakang boleh tegur. Boleh imam macam tu. Alhamdulillah Rabb. Ini beriam punya alamin. Makmum boleh tegur macam mana? Ada 2 kasus dia pertama boleh beriam. Boleh. Ya, dia termasuk di dalam bab itu, menegur imam dengan berdam. Yang kedua dengan tasbih. Tapi tasbih ini para ulama menyebutkan dengan niat berzikir, itu yang terbaik. Subhanallah. Sama ya imamnya. Syarat tersebut pada waktu itu boleh berubah. Walaupun di imam kita kena ikut dia, tapi kalau dia melanggari batas-batas ini, maka kita perlu mufaraqah. Mufaraqah macam mana? Mengasingkan solat itu. Jelas?
Tak perlu tunjuk sangat pun. Solat tapi dengan niat, walaupun seperti ittiba' dia, mengikuti dia, sama ada kalau cepat nampak sangat. Ulama nasihat kita lambatkan sedikit. Dia berdiri, dia dah rukuk, lama sikit pun kita rukuk. Dia dah i'tidal pun kita. Itu lebih baik adabnya. Dia jadi antara kita dengan dia sahaja. Jelas? Kalau itu ulama besar pada waktu itu jadi isu nanti. Ternyata syekh ini telah membarakah dia bersolat imamnya. Jadi isu. Jelas? Isu artis pun insya-Allah. Kalau syekh besar lah. Kalau bukan syekh besar tak apa buat dia. Jelas? Yang terbaik adabnya melambatkan untuk mufarakah. Kalau perlu kerana solat dia pada waktu itu sudah tidak sah. Orang lain kata ustaz, perlu ulang solat? Tidak perlu. Kerana apa? Kenapa? Kerana mereka tidak mengetahui keadaan tersebut. Tapi semua jelas ustaz. Ialah dia tak belajar bab yang tersebut, dia maafkan. Itu tanggungjawab orang yang ada ilmu. Cuma dia berlaku tidak baik pada ahli ilmu ini kerana metodologi, uslub, cara tegur itu yang tak tepat. Semain tanya tak sah. Jangan gitu. Ada minum teh tarik. 9 puja ke 10 imam baca macam ni, imam macam ni, imam macam ni. Yang ke 10 tu baru sebut. Itu adab. Jelas? Macam mana ustaz adab macam tu? Kan kita suka macam tu. Kita kan macam tu. Boleh bini tu tegur kita? Boleh? Oh jangan. 2-5 bulan tahu tu, kan? 9 puji ke 10 pun kritik. Itu pun marah juga. Tapi tak berapa marah. Sebab 9 dah puji. Macam tu perlu kita menegur orang lain. Jelas? Baik. Kemudian okey, berdeham tadi pertama sebabnya untuk memperbaguskan suara. Itu antara tuntutan khususnya bagi imam. Untuk mengeluarkan huruf yang tepat, maka perlu belajar sifat huruf, makhraj huruf. Ba kat mana ba? Tadi sebut ikhfa syafawi. Kan? Syafawi itu bibir. Syafawi bibir, lisan. Huruf ba kat mana ba? Nak sebut ba yang betul macam mana? Huruf ba ni di mana makhrajnya? Di bibir. Macam mana tu bibir? Tepat. Tepat menyebut ba adalah dengan dikemamkan dulu. Ba. Ba. Yang tepat kemam dulu. Bismillah. Jelas? Kadang orang kena rasuk. Saya dulu selalu bagi misal yang ni. Ustaz tu baca kursi juga. Kita pun baca kursi sebelum ustaz sampai. Tapi cinta keluar. Teruk lagi. Pama lagi 10 contoh kan. Tu bohong kan. 10 ke 100 tu semua bohong kan. Jangan percaya bang. Dia bohong gitu kan. Kalau imam tu je, imam tu pun siapa kita bohong juga kan. Kena ada ilmu tu. Dia bohong kita. Dia baca, kita baca teruk. Imam tu baca sekali je. Kadang tak habis baca. Dah keluar. Kenapa? Kerana dua sebab. Nak sebut. Kerana pertama, malaikat turun pada waktu imam tu baca, ustaz tu baca. Sebab apa? Sebab bacaan tersebut tepat. Maka bacaan yang tepat ada penjaganya. Kalau bahasa kita khadamnya. Kita khadam semua jin. Tu baca kitab kena berguru. Khadam di sini ada makna hafazah kiramin bararah. Kiramin bararah siapa? Malaikat yang menjaga huruf-huruf Quran tersebut. Iyalah kena jaga itu perkataan siapa? Allah. Maka bila dibacakan dengan betul, maka mukjizat Quran itu berlaku. Kerana apa? Ada malaikat yang menjaga. Jadi kita baca tak betul. Allahu la tu mata'zim. Wajibna mata'zim. La ilaha illa. Bila ada lafaz syahadah itu mata'zim. Dia tak jadi mat jaiz kat situ. Dia jadi mat ta'zim. Maka wajibna
kerana ada keagungan di situ. Beberapa ulama menyebut bila membaca dengan tepat, malaikat turun. Apa tanda malaikat turun? Kalau pada si pembaca akan menenangkan jiwanya. Yes? Baca Quran tenang tak? Dia buka surat bang. Panjang pula kapi ni kata. Kapi pun tak betul baca. Kapi bacanya dia tak kapi. Kahfi. Sebutan itu menandakan apa? Ketulusan kita, menandakan fokus kita, betapa kita mengambil berat ataupun tidak. Maka pada sebutan juga dituntut. Kalau tak sempurna, kena berdehem. Tetap gitu kalau dalam semayang. Kalau tak sempurna kena berdehem. Kalau tak sempurna kerana tak tahu, tak kena dehem juga. Kena belajar. Tak tahu kan. Begitu kena belajar. Maka sifat huruf, makhraj huruf itu tuntutan, termasuk di dalam ilmu fardu ain. Belajar ilmu tajwid, hukumnya wajib. Tepat. Wajib yang mana? Fardu ain ke fardu kifayah? Fardu kifayah. Iya, tepat. Fardu kifayah. Biasa ustaz dah jam 4. Biasa ustaz pelajaran tu fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Seorang buat, yang lain tak payah. Jelas? Seorang buat, yang lain itu fardu kifayah. Seorang buat dah cukup. Tapi membaca Al-Quran dengan bertajwid fardu ain. Tapi nak panggil member yang belajar tajwid tu, setiap kali baca Quran ni dia kau baca dulu. Maka ulama menyebutkan hukum wajib bukan pada penuntutan hukum belajar, tapi pada penuntutan hukum membaca Al-Quran. Baca Quran wajib ke Ustaz? Wajib? Kenapa wajib? Kenapa wajib? Sebab kita tepat. Betul tapi tak tepat. Saya cover dia orang ni. Nanti lari. Baik, kenapa wajib? Yang agama. Tiang agama. Betul juga, tapi tak tepat. Tiang agama dah betul. Kerana solat. Baca dalam solat baca apa? Ya, Al-Quran. Maka wajib di situ. Jelas yang itu? Ni orang takut belanja duit. Ya tidak. Sombong dengan Allah dengan duit kamu. Kamu tunggu nanti hilang. Sombong dengan Allah. Tak apa marah sangat Ustaz. Ui, soalan. Viral tu viral. Allah. Yang sedihnya orang Islam, kamu rasa kamu dapat duit tu dengan sijil kamu ke? Kamu pandai sangat degree. Beramai degree tu Allah boleh ambil. Bila boleh waktu. Allah boleh peluang kamu boleh waktu. Boleh ambil duit tu boleh waktu. Bukan Allah berhajat pada duit kamu. Kau kat sini, keluar. Kuat sikit. Maka kamu nak belanjakan untuk memperbetulkan anak kamu, diri kamu, keluarga kamu untuk membaca Al-Quran yang ada kaitan dengan rezeki kamu. Apa ada kaitan dengan rezeki kamu? Solat kamu tu rezeki kamu. Kamu rasa kamu boleh berjaya tanpa solat? Itu berjaya tidak kekal. Saya jamin itu. Tak percaya kita tengok air hidup macam mana. Dengan kekayaan tu Allah tipu kamu nanti. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah tambah beban itu. Tambah beban itu. Ditambah. Sehingga kamu lalai dengan perkara tersebut, diistilahkan sebagai istidraj. Termasuk mereka yang dikira dengan membaca Al-Quran. Kira dia. Berapa sen sangat bang? Berapa sen sangat? Duit yang perlu keluarnya. Yang kita berkira sangat dengan Allah Ta'ala, itu pun kasih Allah bagi nampak ni. Kenapa? Baru ni saya baca ada satu riwayat, Allah ni punya karim, pemurah, Maha dermawan. Satu orang dia berkumpul dalam satu bilik, sama ada dia seorang ataupun berdua bertiga, bermaksiat pada Allah pada waktu itu, tetap Allah kirim nampak. Kirim juga tu. Padahal nampak tu dibunuh untuk maksiat. Allah kirim juga kerana Karim, Rahim, dermawan Allah Ta'ala. Sayangnya Allah. Time baca Quran kau kira dengan Allah. Kamu tunggu nanti.
Ini nasihat bagi mereka yang tidak ambil peduli. Sebab ada rekaman. Saya tak main bab tu Quran itu rezeki. Itu rezeki. Pertanda orang yang rezekinya kekal dan ditambah oleh Allah, Quran dia jaga. Jaga Quran. Hubungan dengan Allah. Dia Quran. Kamu alim tak baca Quran, kamu tak alim. Kamu tak alim sebenarnya sebab kamu tak baca Quran. Jelas. Yang orang dah belajar Al-Quran kemudian melupakan Al-Quran, zalim. Zalim pada waktu itu. Dia zalim pada diri dia. Dia zalim pada diri. Nabi menyebut dalam hadis yang sahih, ta'allam al-Quran. Dalam hadis itu, man ta'allam al-Quran wa 'ammalahu khairukum man ta'allam al-Quran wa 'ammalahu. Sebaik-baik di antara kamu, the best kan ni. Antara hadis-hadis yang disebut khairukum tu ambil. Di antara yang ibadat mereka yang terhebat siapa? Khairukum di antara kamu. Nabi tak kata khairukum tu yang terbaik tu di kalangan dunia, tidak. Sebab Nabi tak memandang yang itu. Dia khairukum di sudut pandangan Nabi bukan macam kita. Nabi memandang apa? Amalan. Amalan ahli tahajud, ahli sedekah, ahli yang terbaik di kalangan itu siapa? Khairukum tu hadis tu. Terjemahan muhaddisi. Khairukum di makna di antara amalan-amalan yang terbaik. Yang paling terbaik apa? Di antaranya hadis. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu itu, yang the best amalan di kalangan yang lain adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tuh, belajar dan mengajar. Timbul satu persoalan. Ada yang menandingi daripada dua ini. Siapa? Dia menandingi orang yang belajar, dia menandingi orang yang mengajar. Siapa? Yang menyediakan kedua-duanya. Disediakan orang belajar, disediakan orang mengajar. Contoh di tempat rumah dia disediakan untuk orang belajar dan mengajar Quran. Dia dapat dua-dua. Dia dapat dua-dua. Siapa nak sediakan ini? Kita tak mampu ke arah menghafal Quran. Jadi ke anak-anak kita sekarang kita dapat hadis yang tu. Tapi lebih baik lagi, apa dia? Menyediakan orang belajar dan mengajarkan Quran. Jelas? Yang berkira dengan itu wasilah sahaja. Saya tak marah tegas je. Sebab ada orang cakap macam tu depan saya juga apa sangatlah baca Quran ni. Kesian kita tengok ni. Perkataan Abu Bakar Siddiq kepada Herakles sewaktu menghantar Sayyidina Hisham. Baca dia itu sahabat. Kita tafsir. Sayyidina Hisham dihantar ke Jabalah. Di Jabalah ni gubernur kepada Herakles pada waktu itu. Dan dibawa menghadap Herakles dari riwayat. Pada kata tidak sampai Rom pada waktu itu. Sampai Sayyidina Hisham seorang buat keldai. Orang ni bergegar Rom. Satu perkataan la ilaha illallah mengguncangkan istana Rom itu. Sayyidina Hisham tidak popular mastur di dunia, masyhur di langit. Ahlu wirid. Pergi bertemu dengan Herakles. Tengok cerita dia banyak lah tu. Di dalam riwayat sampai sahaja berita cerita itu semua apa yang berlaku sampai itu di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi khalifah pada waktu itu. Sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dicerita. Dan sekali ending dia apa? Herakles tak nak terima Islam. Kerana apa? Tuan-tuan? Kerana? Betul tu. Dia kafir betul. Tapi tak tepat. Sebab apa? Sebab takut digulingkan oleh menteri-menterinya. Kalau tuanku pergi, baik tuanku pergi. Kami tak ikut. Takut dia Herakles. Baca dia riwayat. Sampai dia tanya pada Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Miskin. Abu Bakar Siddiq. Herakles tu Raja Rom, memegang dunia. Dua kuasa besar zaman itu, Rom dan Parsi tu. Ada suara Rom, walabatir Rom. Besar Rom ini disebut oleh Allah Ta'ala.
Tapi para ulama menyebutkan walaupun dia ada segala-galanya, tapi dia tak ada apa-apa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata apa? Miskin. Siapa miskin? Yang tidak ada agama dan semangat agama dalam diri. Miskin. Kamu tidak ada nilai di sisi Allah. Nas, maka belajar Al-Quran termasuk di kalangan mereka yang kaya. Kaya di sudut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang itu kita keluar jam ni. Fiqah ni garing. Garing. Betul. Ini ada siraman-siraman penyajian yang lain. Baik. Kemudian sikit lagi. Allah. Kemudian berdehem juga untuk menunjukkan imam agar benar. Ini juga ada faedah di dalam imam mazhab kita dan mazhab yang lain. Berdehem untuk mengingatkan imam. Itu satu bab. Dan satu lagi bab, imam berdehem. Ada juga imam berdehem ada. Kalau ada keperluan di dalam bacaannya, ada keperluan dalam bacaannya Ustaz, dia lupa waktu tu. Yasin, gatal baca Yasin. Kan tadi baca Yasin dalam sembahyang. Lupa ayat tu. Dia boleh berdehem waktu tu. Gila pun lupa. Dia semua lupa. Macam nak buat? Ganti suara lagi. Kalau itu berdehem ada keperluan tapi tidak dituntut sebut. Tidak di sebagian para ulama kata boleh membatalkan kerana Yasin bukan rukun. Kalau rukun dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lupa. Ayat kedua lupa. Lupa. Macam mana buat? Imam macam nak buat? Dia nak baca subhanallah. Dia nak tegur siapa? Bilal terkejut. Imam dia tegur siapa sebenarnya? Dia berdehem. Adabnya berdehem. Pakai mic, tak kuat-kuat. Satu majlis dengar ni. Buka, berdehem. Makmum kena belajar fiqah juga. Bilal dia kena belajar, itu kena tahu. Kenapa pula imam berdehem? Oh, dia lupa rupanya. Kena tak tahu. Jelas? Bukan ke? Berdehem. Ya. Baik, mengikut qadarnya. Mengikut qadarnya. Tapi jangan berturut-turut. Jangan gitu. Ada dia. Dan sekali bagi peluk. Lanjut sikit bau. Jelas? Dapat tu? Ya. Saya pernah kena situasi macam ni Ustaz. Imam baca surah panjang, lepas tu dia lupa Ustaz. Dia baca baju dia, lepas tu dia lupa. Dia orang belakang pun jalan. Dia dah tak tahu. Allah. Ya, boleh rukuk, betul. Choice yang kedua boleh rukuk. Kalau imam terlampau berdehem sangat sampai jemaah berikut kata Allah tadi, masuk rukuk perkara tadi dibenarkan oleh para ulama, tapi hukumnya makruh, mendatangkan gangguan bagi makmum. Ya, berdehem itu penyakit berjangkit. Betul? Dan sembahyang. Tiba-tiba kita pun rasa macam nak dehem yang bersebelah dehem, kita pun berdehem. Dah lama sampai pagat majlis pun berdehem. Dia punya gerakan penyakit tersebut laju. Jelas? Itu daripada syaitan. Kalau dalam ilmu tasawuf disebut khatir syaitaniyah. Bisikan itu. Bisikan itu bukan dia cakap dia bukan gitu. Kalau dia cakap lari kita, kalau saya pun lari. Syaitan cakap mampu semalam. Dia bukan cakap. Dia buat macam mana? Gerakan naluri. Ditipu. Ditipu banyak pula garu yang kata. Lepas sini. Lepas sini pula kata. Biasalah. Semua dia terkena gangguan tersebut. Jelas? Ending dia lupa rakaat. Betul? Lupa bacaan. Itu semua kerana apa? Khatir syaitannya. Tapi kalau tadi situasi tadi mendatangkan kepada maslahat umum, maka dibenarkan. Tapi kalau tak ada keperluan, itu yang boleh mendatangkan batal. Tak ada keperluan, batal. Ingat, jangan saja-saja nak berdehem.
Baik. Jawab bang. Baik. Maka solatnya bagi mereka yang tadi berdehem kerana tujuan tersebut tidak batal. Demikian juga apabila berdehem itu muncul kerana dorongan naluri. Naluri rasa nak berdehem semayang. Siapa yang macam tu? Saya angkat tangan malu naluri rasa nak berdehem daripada hati yang sangat merindukan berdehem. Nama dia naluri. Naluri yang dalam. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, mazhab Hanafi dan Hanbali, tidak membatalkan salat selama hal tersebut dilakukan kerana ada kepentingan. Kepentingan macam mana ustaz? Dia berdehem kena naluri dia. Maksud dia macam mana ni? Kalau tak ada kepentingan dengan makna apa di sini, kalau dia tak berdehem, solat. Ada gitu. Naluri dia berdehem, nak berdehem. Kalau berdehem, solat. Ataupun kejam, meninggal waktu tu. Ada? Ada. Kalau menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Hanbali, pada zaman mereka ni mungkin ada. Sebab tu dikeluarkan fatwa tersebut. Ada kepentingan. Ada kepentingan lain tak selain pada itu? Ada tak? Dan naluri tiba-tiba rasa nak berdehem. Penting ke naluri berdehem? Sehingga perlu berdehem. Ada tak? Tak ada kan? Kepentingan yang saya sebut tadi. Meninggal, kejam kuat, tiba-tiba sawat. Kalau tak berdehem, sawat. Ataupun adalah benda-benda lain yang saya tak tahu nak sebut. Entah mungkin naluri itu perlu buat. Itu menurut mazhab Hanafi dan Hanbali. Mazhab Syafi'i dan Maliki, mazhab Malik dan mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i ada khususnya pembahasan tersebut. 844 panjang pembahasannya. Sebelum tu, berdehem yang ini menurut naluri ni macam mana? Kadang-kadang ia menjadi habit, kebiasaan. Sebab biasa tak macam tu? Ada habit. Ada habit pegang hidung. Ada tak? Ada habit gaul telur. Dan semayang pun masuk. Ada yang habit biasa buat. Jangan buat tuan melekat. Bahaya habit ni. Macam mana jadi habit? Saya ada tanya guru kami, antara Syekhul Hadis Syekh Abdul Hamid radhiyallahu ta'ala. Habit ni jadi macam mana? Biasa perkara tersebut yang kita tak biasa buat, tapi kita kerap buat dan memikirkan perkara tersebut melebihi 3 kali. Fokus ketika mengair hidung. Kerap buat. Fokus. InsyaAllah lepas tu kekal. Ya ke Ustaz? Buat dulu saya nak tengok. Jadi tak jadi? Alhamdulillah. Kalau jadi, tu hukum adat saja hukum adat. Biasanya kalau buat macam ni, jadi macam ni. Kalau adat ada 4. Ada kerana ada kerana tiada, tiada kerana ada, tiada kerana tiada. 4 kodat. Itu disebut kalau dalam bahasa eksperimen observation. Apa dia? Observation. Pemerhatian. Ada kala ada kerana ada. Ada kerana ada kerana tak ada. Ada kerana tak ada kerana ada. Ada kerana tak ada kerana tak ada. Yes. Itu dalam sistem ilmu tauhid, belajar yang itu. Hukum adat, hukumul adat itu disebut. Dan kalau dalam pembahasan fiqh ada tak? Ya, termasuk di dalam hukum naluri, habit. Jelas yang itu? Baik, boleh apa kata Imam Syafi'i? Menurut pandangan Imam Syafi'i, sedikit berdehem dapat dimaafkan. Sedikit. Apabila orang yang salat tidak mampu menahannya. Nak berdehem tak boleh tahan berdehem tu. Ada yang macam tu. Nak berdehem tak boleh tahan, nak berdehem juga tak boleh tahan sangat. Berdehem lah, tapi sikit. Naluri tu terlampau sangat nak berdehem, menyebabkan kita perlu berdehem. Berdehem lah kata Imam Syafi'i, tapi sedikit. Tak boleh kerap kali. Cukup melepaskan keperluan naluri tersebut.
Jelas? Ni bagi mereka yang ada sakit tentang ini dipanggil juga namanya sakit syubhat, ragu-ragu, was-was. Biasa was-was berlaku dalam wudu, betul? Basuh muka, dah basuh belum? Basuh lagi 12 kali dia basuh muka. Apa ekor lah kan? Lepas tu tangan pula. Dah basuh tangan kanan kiri, sampai tangan tadi dah basuh belum? Was-was, betul? Kalau mandi wajib lagi berat lagi. Air tu tak sampai kepala, Allah terlebih lah ni. Kena betul-betul sampai. Yang jenis berfikiran begitu, was-was. Ada was-was di kalangan ni, berdehem. Ada juga penyakit was-was. Ada was-was yang macam mana? Bergerak dan semayang. Itu kena naluri. Kerana naluri. Ini kita kena belajar ni jangan memudah membatalkan solat seseorang. Kalau memang naluri dia tadi tak boleh kawal, menurut mazhab Imam Syafi'i dibenarkan, tapi dengan kadar yang sedikit. Sedikit ni macam mana nak bahas? Kalau dia sehari tu, kalau dia dalam bercakap berdehem dia 10, dia tak ada dia 3, maka orang tu dia tahu. Kalau dia dalam diri bercakap tu, biasa kalau dalam berdiri rakaat pertama tu 10 kali dia berdehem. Kena naluri. Maka kurangkan dia, paling kurang 3 kan. Maksimum kurang itu 3, paling terbaik 1. Maksud saya apa di sini? Mengikut kadar orang tersebut. Habis Ustaz, kalau dia 100 kali macam mana Ustaz? 10 kali itu dah sikit pada dia. Kerana sah itu pada diri pembuat tersebut. Jelas? Ya, okey lah tu. Dia dah 100, dia tahan 50 lah. 10 dia keluar. Kau bukan faham tu. Dia yang tahan. Jelas tak ni? Kadang orang tak faham dia tu. Sebaik kau tak faham. Tetap tak faham. Menurut faham. Itu mengikut kadar keperluannya. Dalilnya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang dia mampu. Baik dia mampu tadi dalam 110, dia boleh 90 dia tahan 10. Itu dikira sedikit. Jelas yang itu? Berdehem pun satu kuliah kita berdehem je. Allah luas ilmu Allah. Itu pun tak habis lagi Kemudian kecuali kata Imam Syafi'i, jika ia merupakan penyakit yang tetap, di mana tidak mungkin dalam jangka waktu yang cukup lama untuk melaksanakan solat tanpa berdehem. Maksud dia apa? Orang ni memang tak boleh tahan sakit dehem dia tadi, naluri dia. Mesti kena dehem. Kalau tak ada dehem, meninggal. Tak boleh tahan lah tu Ustaz, tak boleh nak baca nanti kalau berdehem. Dehem lah, berdehem lah sampai. Cuma orang ini kategorinya terkeluar, tidak boleh menjadi imam. Yang jaga orang banyak berdehem Orang berdehem, banyak berdehem, jaga-jaga. Biasanya kemungkinan dia boleh terkena sakit salsal bau. Salsal bau apa dia? Mendebu lah Ustaz. Salsabila aku tahulah. Salsal bau mendebu lah Ustaz. Kencing tak tus. Kencing tak boleh tahan kencing. Jelas ke? Jalan-jalan jejis. Itu tanda orang banyak berdehem, tak mengikut keperluan. Antara sebab dia sasabu boleh berlaku adalah orang yang banyak berdehem tidak pada keperluan. Jelas? Dan khusus bagi lelaki. Sebab lain banyak lagi. Minum kopi, boleh sebab tinggal. Apa lagi? Saya lupa doktor Saya bukan doktor nak cerita yang tu. Tapi antara sebab dia juga para ulama sebut banyak berdehem tidak mengikut keperluan. Jelas yang itu? Ada lagi ni. Macam mana ni? Apa ni satu sikit lagi. Jika tidak, maka banyaknya berdehem juga tidak membahayakan. Demikian juga apabila ia kesulitan mengatakan rukun qauliyah yang tadi kita sebut, seperti membaca Al-Fatihah
banyak berdiam untuk kepentingan ini tidak membahayakan solat. Maksud tidak membahayakan, tidak membatalkan solat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahman. Banyak kali yang satu semayang tu, ya Allah. Batal tak semayang tu? Kalau rukun qauli yang 5 rukun qauli. Saya sama dengan saya. Pertama, Alhamdulillah Ustaz, takbir tu ihram. Kedua, pandai kau tengok handphone kalau Ustaz nak tanya Kedua, rukun qauli. Surah Al-Fatihah membaca. Ketiga, membaca macam apa Ya, memang kita tengah cerita baca sekarang Rukun qauli tu rukun bacaan Baca apa Ustaz? Surah. Baca tahiyat. Serius lah. Tak awal. Awal tak boleh psycho orang tak dalam toliah ambil toliah ada orang psycho. Kenapa? Gigil nak jawab tahiyat akhir. Keempat, bersolawat, membaca solawat di dalam tahiyat akhir. Kelima, yang paling favorite apa yang akhir memberi salam. Habis salam Kata Nabi. atas Nabi. Allah Akbar. Memberi salam yang pertama ke kanan bersama kita. 5 ini rukun qauli. Kalau tersangkut perlu berlehem. As-salat sangkut. Kena berlehem. Sempurnakan itu dituntut. Adapun jika ia merasa kesulitan melakukan sesuatu yang sunat, maka banyaknya berlehem tidak dimaafkan. Boleh batal. Bersuara panjang berlehem dia dalam tu, boleh batal semayang. Nas wallahu a'lam. Habis bab berlehem. Mazhab Maliki je ustaz dia tak bahan 10.30 nanti jelas yang itu. Wallahu a'lam. Saya beri sini insya-Allah. Ada soalan? 5 minit ke 9 bab. Soalan apa? Jelas? Khusus bab lehem. Ini. Kalau sweet dan semayang macam Ustaz? Pandai saya buat sakit gigi. Boleh tak? Tak boleh. Berapa huruf keluar tu? 10. Pertama yang tanya tu, yang tanya kenapa kau sweet dan semayang tu? Apa pasal kau sweet dalam tu? Tak perlu Maka benda yang tidak ada keperluan, maka dia boleh membatalkan solat. Jelas? Jangan soalan ebang. Sebenarnya tak ebang pun benda tak perlu tanya pun. Jelas yang itu? Nampak tu? Muslimat ada. Jelas? Yang baik semua daripada Allah Ta'ala, yang buruk pada nafsu amarah dengan saya. Semoga kita dengar perbahasan ini wajib kita sampaikan kepada ahli keluarga kita. Kenapa itu ahli keluarga kita berdahan macam ni yang tak boleh. Secara asas saya ulang balik perdahan itu daripada asas pembicaraan yang melebihi 2 huruf. Itu je 2 huruf. Batal. Kalau 1 huruf berdahan 1 huruf ya. A. Batal lah. Tak jadi juga dia kena ada M belakang tu juga. Itu tidak batal, tapi itu ghalib ada. Biasanya tak berlaku begitu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya lupa Tuan Haji. Tuan Haji ada request tadi. Bagaimana nak tayamum? Tayamum bagi mereka yang sikit. Tayamum bagi mereka yang ada keperluan adalah tayamum pada muka dan tangannya. Itu tayamum Ada orang faham tayamum kat kaki dia yang kena incident. Itu ada qaul juga, tapi bukan itu tuntutan. Kalau perlu ada tuntutan, tayamum adalah pada wajah dan mana?
tangannya. Bukan pergelangan tangan dan tangannya. Macam mana nak niat Ustaz? Pertama cek debu dulu. Jangan cerita niat dulu. Cari debu yang suci. Mazhab kita debu yang suci perlu ada pada zahirnya. Mazhab Maliki tidak perlu. Kadang-kadang rombok batu, bawa batu dalam beg, dibawa keluar. Saya umum banyak batu menurut Imam Malik sebahagian daripada tanah yang suci. Mazhab kita tidak begitu, bawa batu sungai. Tak boleh. Kita kena ada debu tersebut. Bukan tanah merah. Orang faham tanah merah kena lekat kat muka dulu, baru tayamum. Itu bedak bang. Bedak tanah merah. Tak perlu Debu ni dengan makna apa? Dirasai debu tersebut. Debu rasa tak? Tak percaya celet kereta kita kalau tak basuh itu debu. Merasai tu. Kena ditekapkan niat dalam hati. Cukup sahaja aku bertayamum kerana Allah Ta'ala. Cukup. Yang paling simple. Bahasa Melayu cukup. Sah tak bahasa Melayu? Sah. Siapa kata tak sah? Sah. Niat di dalam hati. Yang bahasa Arab tu lafaz. Tekap. Kemudian kalau tebal dinipiskan. Tu function ni. Bukan saleh. Udah saleh. Bukan tu. Kemudian baru ditekap pada wajah. Jangan angkat. Ditekap daripada atas turun ke bawah. Bukan kepala Muka. Daripada tubuh anak, umbul kita sampai ke bawah dagu. Dan kemudian dibari anak kelima, disapu keseluruhan. Berapa kali? Berapa kali? Yang wajib sekali. 3 kali mengeluarkan kita dari syubhat. Syubhat. Amin Ya, sekali pun cukup. Tapi dengan yakin diratakan. Tidak. Ini debu melayang Suci dalam debu Ustaz? Tidak. Ni abu. Ni bukan debu suci. Kita tengok filem-filem Islamik kat tepi dinding hospital. Selama je kau yakin tu debu Jangan gitu. Ikhtiarkan. Kalau tidak ada keadaan tersebut, tidak mampu kita untuk mengadakan debu suci tersebut, para ulama menentukan bau boleh begitu. Kalau boleh berikhtiar, dapatkan. Tapi kita tak valid di kampung. Tak valid. Kalau tanah Arab mungkin, kerana mereka masih lagi dinding tanah liat, masih lagi valid. Kita tak valid, banyak tak valid dah. Masjid besi lagi tak valid. Tak boleh dah. Yalah, yang ada masjid tanah kat Melaka. Baik, kemudian tangan. Tangan sama macam ambil wuduk. Sampai bukan menggunakan tangan siku. Tangan jauhnya. Kemudian tolak. Cari tali wuduk itu tolak. Jelas? 3 kali. 3 mengeluarkan kita dari syubhat. Kepala tak ada Ustaz? Tak ada. Muka dan tangan. Tayamum valid untuk satu solat sahaja, khususnya solat fardu. Dan tayamum tidak valid kalau bagi yang berkeperluan. Kalau orang yang memang sakit perlu tayamum, itu memang dah keperluan dia. Tapi kalau orang yang tak ada air, bertayamum kerana tidak ada air. Allahu Akbar, rakaat keempat, turun hujan. Ketika itu batal solat. Dia perlu mengambil wuduk. Ustaz, tapi kalau kesian Ustaz. Kesian Ustaz, dah rakaat keempat dah tahiyat dah, tinggal nak pisah. Siapa suka pisah sebelum hujan? Kalau sebelum hujan sah. Bawa nak pisah lah hujan. Macam mana? Batal sebenarnya. Kena ambil wuduk. Jelas? Ustaz, susah lah Ustaz. Kau pergi makan sampai kelab boleh? Boleh? Okey. Pergi sampai Johor, nak rasa apa? Nak sah. Tak ada rumah saudara, tak ada apa, tak ada tutup lah. Rasa nak sah. Saya nak ambil urut, tengok hujan tak boleh pula. Yelah Pam tadi baru rasa Semoga Allah Ta'ala bantu kita. Ada terjawab ke Ji?
Tu seringkas mungkin yang saya boleh buat yang itu. Muka, tapak tangan dan perkara yang membatalkan itu sedikit. Dan perkara yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Nah, cuma ada gandaan sikit tadi. Dia ada air, kemudian kredit untuk satu solat. Solat sunat jadi ustaz boleh. Solat sunat boleh banyak kali. Fardu sahaja yang sekali. Jelas? Jawab lagi. Allah makna. Semoga manfaat bagi kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bab seterusnya adalah bab merintih menangis dalam solat. Macam mana dihukum dalam fiqh Syafi'iyah? Dia tak akan bahaskan. Terlampau zoom dan bayar. Nangis. Jadi. Batal. Bab buruk tu dikira bagaimana di dalam mazhab. Yang bukan khusyuk, terlalu khusyuk sangat. Punya dah batal. Dah batal namanya. Bagaimana? Nak tahu jumpa 2 minggu nanti. Allah.